Assalamualaikum dan selamat datang kawan-kawan semua. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk menjengah aku punya video. Kali ini aku buat review Daiwa STIS A TW HLC. Tapi sebelum aku meneruskan lagi aku punya review reel untuk kali ini, aku just nak mention dekat sini yang aku ada buat Facebook group. Jadi aku amat-amat mengalukan kepada viewers untuk join aku punya Facebook group. Nama Facebook group aku sama saja seperti mana nama channel aku, List Goes Fishing. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih kepada viewers yang mana daripada Malaysia, daripada Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Cerita dia, pada sebelum ni aku ada buat review daripada Daiwa juga, iaitu Zillion. Dan ada juga yang meminta kepada aku untuk membuat review daripada model Daiwa STIS. Sekarang ni aku ada satu reel, iaitu Daiwa STIS A TW HLC, reel yang boleh dikatakan agak baru juga di pasaran. Reel ini adalah daripada customer aku sendiri. Customer aku ni dia bermain game yang agak heavy. Dia banyak menggunakan reel ni untuk memancing toman. Lure yang dipakai tu adalah agak sedikit berat. Jadi apa yang dia dapati adalah apabila dia menggunakan lure yang berat, tambah dia ni agak sangkut untuk dia tekan, untuk riliskan dia punya tambah dia. Ni dia beli second hand dan katanya lah owner yang lama dah pernah buka reel ni untuk servis. Jadi apabila datang kepada aku, jadi aku terpaksa memeriksa semula condition dalaman reel ni, sama ada terdapat part-part yang salah dipasang lah. Jadi apabila aku buka dan servis, aku dapati memang ada part yang tersalah pasang. Ada dua komponen yang tersalah pasang yang menyebabkan reel ni mengganggu sedikit dia punya tambah punya performance. Okey, jadi jomlah aku ceritakan sedikit lah tentang Daiwa STIS A TW HLC ni. Model Daiwa TW HLC ni dia didatangkan dengan 3 ratio, iaitu ratio 6, ratio 7 dan ratio 8 lah. Itu adalah 3 ratio yang selalunya dikeluarkan oleh mana-mana manufacturing. Dan model untuk Daiwa STIS A TW HLC ni, ia adalah sebenarnya daripada modified version daripada Daiwa STIS A. Kalau kita tengok dia punya painting job dia, apa yang menarik bagi aku, painting job dia, kalau kita tengok secara kasar, kita nampak reel ni berwarna gelap, macam color silver gelap ataupun color macam dark blue. Tapi sebenarnya apabila dia kena pada cahaya, dia akan menjadi warna purple. Dia sebenarnya didesainkan khas untuk kita menggunakan lure yang berat. Kalau aku tengok daripada segi pembacaan aku daripada laman web, aku try untuk tengok pada Japan Tackle, ini adalah bersesuaian untuk kita nak cast lure yang 20 gram hingga ke 50 gram. Jadi kiranya untuk saiz lure yang macam tu sudah semestinya ia adalah sesuai untuk digunakan untuk game-game yang heavy. Bagaimanakah kalau kita menggunakan lure yang ringan? Sebenarnya kalau kita menggunakan lure ringan, yang lebih ringan daripada yang dicadangkan lah daripada manufacturer, sebenarnya dia masih lagi boleh cast dengan baik. Cuma berkemungkinan jarak cast kita tidaklah sebaik sekiranya kita menggunakan lure yang berat. Jadi kalau kita menggunakan lure ringan, aku lebih prefer sekiranya hampa semua menggunakan model daripada yang mempunyai SV spool ataupun shallow spool. Okey, bercakap pula tentang spool dia. Spool dia telah dinaik taraf daripada Daiwa STIS A, iaitu daripada 34mm diameter kepada 36mm diameter. Jadi dekat situ hampa akan ada sedikit advantage daripada segi penggunaan poundage yang lebih besar. Seperti biasa jugalah, di antara model-model high-end daripada Daiwa, kebiasaannya didatangkan dengan magseal. Jadi magseal ni diletakkan pada bahagian kita punya cast control knob kita, iaitu dia membantu untuk mengurangkan magseal ni membantu untuk mengurangkan kadar kemasukan ayak dalam kita punya reel. Tapi tidak dikatakan ia adalah fully seal, ayak tidak boleh masuk ke dalam reel. Kalau kita tengok kepada bahagian bawah ni, kita masih ada mempunyai lubang-lubang untuk drain ayak keluar. Jadi kalau kata reel kita terendam ke dalam ayak, sudah semestinya lah memang confirm akan masuk juga ayak ke dalam kita punya reel. Dan dia punya maxi bearing tu adalah satu biji saja. Bukan semua bearing yang diberikan kepada Daiwa STIS A adalah maxi bearing, tetapi hanya sebiji sahaja bearing yang dibekalkan yang mempunyai maxi bearing.
Seperti biasa juga untuk model Daiwa kebanyakannya memang dah didatangkan dengan timing system. Jadi timing system ni bagi aku adalah sangat-sangat membantu untuk hampa membuat cast dengan baik dan juga membantu untuk mendapatkan jarak cast yang baik. Untuk line guide tu akan lebih luas. Jadi apabila lebih luas, dia punya geseran mainline dengan kita punya line guide tu adalah sangat-sangat berkurangan. Jadi apabila kurang friction dekat situ, so kita punya jarak cast kita memang akan mendapat lebih sedikit. Berdasarkan pengalaman aku menggunakan reel Daiwa model-model yang lain, memangnya dengan kehadiran T-wing system pada kita punya reel sangat membantu untuk kita mendapatkan jarak cast yang baik. Build material pada kita punya frame adalah aluminium mainframe, dan juga pada bahagian kita punya palming punya side plate ni, ia adalah daripada Zion Carbon. Maximum drag untuk reel Daiwa Stis ATW ni adalah lebih kurang dalam 6 kilo, dan ia adalah jenis ATD, iaitu Automatic Tournament Drag. Ini juga dikatakan mampu untuk kita gunakan di salt water. Kalau dah salt water pun okey, fresh water sepatutnya memang takkan ada apa-apa masalah. Dan berat reel ni adalah menghampiri 198 gram. Jadi aku boleh considerkan sebagai tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Jadi berat reel yang macam ni, lebih kurang bawah daripada 200 gram ni agak sesuai untuk kegunaan kita sekiranya kita nak memancing seharian menggunakan reel ni. Seperti mana model Stis yang lain, reel ini adalah made in Japan. Kita tengok pada review aku dulu, yang ni ada Daiwa Tatula TW80. Dia adalah MagForce Z. MagForce Z, iaitu MagForce Z sahaja, tapi untuk model Daiwa Stis A ni, ia adalah MagForce Z Boost. Ia adalah upgrade version yang membantu untuk kita mencapai jarak cast yang lebih baik. Kalau kita tengok pada bahagian spool dia, okey, pada bahagian spool ada terdapat label dekat situ MagForce Z Boost lah. Kalau untuk Daiwa Tatula TW80 ni tidak terdapat apa-apa label, dan braking dia boleh dikatakan hampir sama, cuma ada sedikit penambahbaikan pada kita punya Daiwa Stis ATW HLC ni. Berat spool untuk Daiwa Stis ATW HLC ni, berat spool adalah lebih kurang dalam 16.7. Kita boleh considerkan 16.7 ni adalah tidak terlalu sesuai untuk kita gunakan lure-lure yang ringan seperti 4 gram, 5 gram. Kita boleh menggunakan lure yang ringan, tapi jarak cast kita mungkin tidak sebaik sekiranya kita menggunakan model yang SV spool ataupun jenis shallow spool. Seterusnya aku nak buat perbandingan daripada jarak cast, braking system. Jadi kita nak tengok sejauh manakah Daiwa Stis A punya declaration sebagai hyperlong cast itu. Kita nak tengok Daiwa Stis A ni dapatkah ia mendapat jarak cast yang baik, di samping tu dia punya efficiency dia punya braking. Dekat sini aku nak comparekan dengan Daiwa SV TW 2020, yang mana ia juga dilengkapi dengan boost system, tapi untuk reel Zealand SV TW ni, ia adalah SV Boost, manakala yang untuk model Stis ATW ni, ia adalah Mag Z Boost. Jadi Mag Z Boost dan SV Boost ada sedikit perbezaan. Daripada segi braking, untuk model Zealand dan juga model Stis adalah hampir sama pada bahagian dia punya magnetic dia, tapi yang membezakan dia adalah daripada segi pergerakan induktor pada kita punya spool. Jadi ini adalah Zealand SV TW. Jadi dia kat situ dia ada mention sebagai SV Boost. Jadi dia punya induktor dia adalah movement induktor, dan cara pergerakan movement induktor ni adalah apabila spool kita berputar, kita twist induktor cup ni, induktor cup dia ni akan keluar sedikit daripada kita punya spool. Berbeza pula dengan Mag Z Boost, yang mana Mag Z Boost ni kalau kita twist dia tidak boleh berpusing, tetapi ia bergerak keluar daripada kita punya spool macam ni. Untuk model SV, dia punya spring dia agak lebih lembut, jadi pergerakan kita punya induktor adalah lebih mudah untuk keluar daripada kita punya spool. Kalau nak dibandingkan Daiwa Stis A ni, dia punya spring dia agak sedikit lebih keras, jadi kita memerlukan force yang agak kuat baru kita boleh membuatkan dia punya induktor cup dia keluar daripada kita punya spool. Bagaimana pula dengan jarak casting? Jadi kat situ aku cuba untuk
membuat simulasi lah. Jadi aku cuba untuk try cast kita punya reel. Jadi aku buat perbezaan di antara kedua-dua reel ni. Aku load masuk 20 lb poundage untuk aku punya mainline, dan aku gunakan lure seberat 18 gram, walaupun suggestionnya sebenarnya adalah 20 gram ke atas, tapi aku mencuba untuk sedikit spek yang lebih rendah daripada suggestion yang diberikan. Jadi kat situ aku mencuba 18 gram lure, dan juga rod yang aku gunakan Expert Graphite model blue carbon, panjang lebih kurang dalam 6 kaki 6 inci, power adalah medium heavy, dan line suggestion dia adalah 10-20 lb. Jadi itu aku gunakan maksimum 20 lb sebagai aku punya main line. Jadi jom kita tengok dulu perbandingan di antara kedua-dua reel ni, yang manakah yang mampu memberikan kita efisiensi daripada segi braking dan juga jarak cast yang baik. Setting yang aku pakai adalah nombor 4 untuk braking. Kita tengok untuk Zillion SVTW. Jadi kita tengok berapa jauh dia boleh pergi. Okey. Okey, balingan pertama aku dapat 45.7. Untuk balingan yang kedua, okey, balingan yang kedua aku dapat 46.9. Yang ketiga pula So, kali ni aku dapat 41. Okey. Daiwa Stis A TW HLC Hyperlong cast. So jadi braking yang aku pakai adalah braking nombor 5. Jadi jom kita tengok first cast. Sekejap. Kita kena ambil meter dulu. Okey, kita try tengok first cast. Okey. Yang pertama aku dapat 41.5. 41.5. Jadi kita try cast yang kedua. Okey, cast kedua aku dapat 46.6. 46.6. Jadi kita try tengok cast yang ketiga. Okay, so yang ketiga aku dapat 47.9. So jadi memang best agak jauh juga. Okey, bagaimana pendapat hampa tentang kedua-dua reel ni? Satu adalah Zillion SVTW dan satu lagi adalah Stis A TW HLC. Kedua-dua reel ni bagi aku mempunyai performance yang baik, braking system yang agak efisien untuk kita membuat cast, mudah untuk aku membuat cast tanpa kerap berlakunya bihun, dan dia punya jarak cast dia juga bagi aku boleh mencecah hingga 40 meter ke atas. Bagi aku dah cukup memadai. Tetapi Daiwa Stis berjaya jugalah untuk mendapat jarak yang lebih sedikit, iaitu 47.9 meter berbanding dengan SVTW. Jarak yang terjauh aku dapat 46.9. Beza tak banyak, lebih kurang dalam 1 meter sahaja. Tapi kegunaan reel ni kedua-duanya adalah berbeza daripada segi kategori. Untuk SVTW ni, untuk Zillion SVTW, ia adalah lebih kepada penggunaan lure yang ringan sehingga bersaiz sederhana. Manakala untuk Stis A TW HLC,
ia adalah lebih kepada penggunaan lure-lure yang berat. Jadi kalau kita comparekan untuk lure yang ringan, bagi aku mungkin Zillion SV-TW lebih, performanya akan lebih daripada Stis A-TW HLC ni. Seterusnya aku nak sharing, aku nak berkongsi dengan hampa, iaitu pro and con ataupun kelebihan dan kekurangan bagi Daiwa Stis A-TW HLC ni. Kekurangan dia dahulu. Untuk kekurangan dia, bagi aku sukar untuk aku nak menyatakan apa kekurangan dia, kerana bagi aku dia adalah agak perfect untuk reel ni. Cuma berkemungkinan kalau kita kerap menggunakan untuk game-game yang heavy, material dia punya main gear dia yang daripada aluminium, berkemungkinan cepat berlakunya wear and tear. Untuk lain-lain aku rasa macam tak ada apa-apa kekurangan sangat. Dia punya kelebihan dia pula, kelebihan dia adalah dia dibekalkan 8+1 salt resistant bearing, yang mana bearing yang dibekalkan adalah yang berkualiti tinggi, dan juga terdapat mag seal pada kita punya reel. Kemudian reel ni dilengkapi dengan drag clicker, jadi kita tak perlu dah untuk tambah-tambah drag clicker yang aftermarket punya. Yang keempatnya adalah jarak kas kita, jarak kas yang agak baik. Bagi aku dia memang sesuai dengan nama dia yang hyper long cast tu. Yang kelimanya, semasa aku casting, aku dapat rasakan dia punya keluaran mainline daripada spool adalah sangat senyap dan sangat selesa apabila aku melakukan cast. Dan yang keenamnya, reel ini boleh dikategorikan sebagai agak ringan, tidak sampai 200 gram. Dengan berat dia yang bersederhana tu, mampu untuk kita gunakan reel ni sepanjang hari. Dan yang terakhir sekali, kelebihan untuk Daiwa Stis A-TW HLC ni, bagi aku dia punya hyperdrive design dia yang membantu untuk melakukan cranking dengan baik. Dan cranking dia bagi aku sangat senyap dan sangat selesa, rasa ringan apabila kita membuat kayuhan. Setakat itu sajalah sharing aku berkenaan dengan Daiwa Stis A-TW HLC ni. Cuma aku nak ingatkan sedikit, perbandingan yang aku lakukan ini berkemungkinan berbeza untuk orang lain yang menggunakan dia. Bergantung kepada kita punya setup, bergantung pada cuaca, dan juga bergantung kepada individu yang melakukan cast itu sendiri. Baiklah, itu sajalah daripada aku. Sekian, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.